الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سن بسنته إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. Terima kasih Tuan Pengurusi Surau dan juga pengurusi majlis pada malam ini, ahli-ahli jabatan kuasa surau, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak. Mudah-mudahan kita semua yang dapat hadir pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini sudah pun masuk 11 Rabiul Awal. Maghrib ini 11 Rabiul Awal 1444 Hijri, bersamaan dengan 7 Oktober 2022 Masihi. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang sinonim. Biasanya kita lebih banyak memperkatakan tentang kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak menjadi salah dan tidak menjadi masalah kita memperkatakan tentang sirah, tentang sejarah, tentang kemuliaan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal bukan sahaja bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsi sedikit tempoh masa yang ada sehingga waktu Isyak tentang bagaimanakah boleh kita lakukan untuk kita menghampirkan, meningkatkan rasa kasih dan sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang kita tidak pernah bertemu secara fizikal, insan yang kita tidak pernah melihatnya secara fizikal. Agak sukar dan agak susah untuk kita kasih dan kita sayang kepada seseorang manusia, makhluk yang kita tidak pernah bertemu dengannya, yang kita tidak pernah hidup dengannya, yang kita tidak mengetahui tentang cara tata kelakuan kehidupannya, melainkan melalui penceritaan kisah, sirah dan hadis-hadis yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dahulu saya secara peribadi, ini merupakan kali pertama saya datang ke surau ini, surau La Cottage. Cottage ni maksud apa? Ha? Bahasa Sepanyol. Apa maksud dia? Ha? Siapa? Memang nama asal cottage ataupun memang surau sementara? Ha? Oh, nama taman ni. Cottage ni bahasa Sepanyol yang bermaksud pondok ataupun dangau dalam bahasa Melayunya. Jadi tidak tahulah apa sejarah dan latar belakang dengan nama yang dipilih. Mungkin pondok ataupun dangau itu diistilahkan rumah-rumah yang besar-besar yang ada di kawasan sekitar ini. Saya pernah datang ke kawasan ini
beberapa baru lagi lah, tahun ini atau tahun sudah, sama dengan Ustaz Haslin Baharin. Ada satu surau yang macam ni juga, surau yang dibuat sementara. Saya rasa macam pernah masuk lah kawasan ini. Dia nama pun nama ala-ala Spanyol juga, saya tak pasti. Tapi laluan yang bawa masuk saya tadi, ways yang bawa saya datang ke sini tadi, saya teringat seperti saya pernah datang dan masuk ke kawasan ini. Terpaksa melalui gate pengawal, sama juga macam saya masuk di sini tadi. Ala kulli hal, apapun, kita bagus dapat bertemu seumpama ini. Tahniah dan syabas pada pihak jawatan kuasa surau yang mengatur dan menguruskan. Dan saya tak difahamkan, tak lambat lagi surau baru siap. Berapa bulan lagi, akhir tahun ini boleh siap. Boleh siap, alhamdulillah. Berapa kapasiti boleh muat surau yang baru? 400 orang. Dia alhamdulillah lebih selesa dan lebih meriah nanti, insya-Allah. Tapi kalau surau kecil macam ni pun okey juga. Sebab kalau tak datang ramai pun nampak ramai. Kan? Kalau surau besar macam yang baru ni 400, kalau main macam ni nampak kosong. Jadi alhamdulillah, biar kecil macam ini, datang macam ni pun nampak kita dah ramai dah. Saya duduk di Desa Pinggiran Putra, tak jauh sini, dalam sekitar 30 minit. Surau Masjid Limau Manis. Masjid Limau Manis, Kampung Limau Manis, telah ditutup untuk dirobohkan, dan akan dibina satu masjid yang baru, yang lebih cantik, yang lebih besar, insya-Allah. Jadi oleh kerana masjid tu dah ditutup, jadi ada 2 buah surau yang diberi kebenaran solat Jumaat sementara, sehingga masjid ini mungkin ambil masa 2 tahun untuk siap. Jadi alhamdulillah, rahmat masjid itu diroboh dan nak dibina baru. Surau yang dekat dengan rumah saya, Surau Hijrah nama dia, Al-Hijrah. Jadi orang ramai. Jadi penceramah luar yang datang ni, dia terkejut. Dia kata bagus surau ini, jemaah dia ramai. Jadi kita kata ramai sebab masjid dah tutup. Jadi ahli-ahli qaryah semua mai ke surau. Jadi dia kata kalau macam tu tak payah buatlah masjid, kata pakai surau saja. Dan jadi ada hikmah dia masing-masing lah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi tak apa, malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan bagaimana kita nak bagi rasa kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah hanya semata-mata dengan sambutan Maulidur Rasul yang kita buat di peringkat kampung, di peringkat surau, peringkat masjid, peringkat taman, peringkat daerah ada sambutan, peringkat negeri pun ada sambutan, dan peringkat kebangsaan pun ada sambutan pada hari Ahad nanti. Peringkat kebangsaan ini kita buat di WTC KL, World Trade Center Kuala Lumpur, ataupun Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Putra tak ada, Dilik Putra. Dulu nama Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Yang sekarang ini Pusat Dagangan Dunia saja. Putra tu dah didilik Kuala Lumpur, Dewan Merdeka. Jadi kita akan buat sambutan di sana, sekitar 3,000 orang akan berkumpul setelah 2 tahun kita tidak berhimpun sempena Maulidur Rasul peringkat kebangsaan ini, sebab kita melalui PKP kerana COVID-19. Jadi alhamdulillah, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong serta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan hadir bagi menjayakan sambutan di peringkat kebangsaan. Jadi itu sebahagian sahaja, mungkin sedikit sahaja usaha yang kita buat untuk kita membangkitkan rasa kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ini sambutan bukanlah merupakan satu amalan yang sunnah,
Sebab tidak pernah berlaku di zaman Rasulullah. Sebab tidak pernah berlaku di zaman sahabat. Yang berlaku di zaman tabi'in. Zaman kerajaan Utsmaniyah dipopularkan setiap tahun. Kedatangan bulan Rabiul Awal diadakan sambutan. Sebab apa? Sebab keadaan umat Islam yang semakin jauh daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup sezaman dengan Nabi, para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, mereka duduk dengan Nabi, mereka bertemu dengan Nabi, mereka berjumpa dengan Nabi, itu dipanggil sahabat. Sahabat ini orang yang hidup sezaman dengan zaman Nabi, pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dipanggil sahabat. Di zaman sahabat, perkara-perkara yang diajar oleh Rasulullah terus dilaksanakan oleh para sahabat dengan begitu semangat. Sebab mereka hidup di zaman Rasulullah, mereka berada di zaman Rasulullah, mereka melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, dan mereka melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat-sahabat yang hidup sezaman dengan Rasulullah wafat, timbul zaman tabi'in, timbul zaman tabi'in yang semakin jauh daripada sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mau tidak mau, khalifah ataupun pemimpin pada ketika itu mengadakan beberapa inisiatif, usaha-usaha supaya umat Islam pada ketika itu mereka mengenang Rasulullah, mereka menghayati sirah Rasulullah, mereka merasa kasih dan sayang kepada Rasulullah yang telah meninggalkan mereka sejak beberapa tahun, beberapa kurun. Termasuklah sampai ke zaman kita pada hari ini yang digelar sebagai umat akhir zaman ini, kita ini sudah semakin jauh ketinggalan daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat Rasulullah, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Dan kita berada dengan zaman fitnah yang begitu luas, zaman perkembangan teknologi, zaman perkembangan fitnah-fitnah yang berlaku, yang semuanya dekat dengan diri umat Islam, yang mana kalau kita tidak adakan ceramah-ceramah sempena Maulidur Rasul, pengkisahan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan Maulidur Rasul, nak suruh anak-anak kita membaca sendiri kitab-kitab, mantap mereka nak membaca Rahik Makhtum umpamanya, orang tak baca, orang tak beli. Siapa ada di rumah dia kitab sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia? Sangat jarang dan sangat sedikit, tuan-tuan. Melainkan apa yang kita buat setiap tahun sampai bulan Rabiul Awal, kita memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya membangkitkan rasa kasih, rasa sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Apa makna? Tidak sempurna iman, tidak sempurna iman di kalangan kamu. Siapa-siapa yang tidak kasih kepada aku, kata Nabi, melebihi kasihnya kepada kedua ibu bapaknya, melebihi kasihnya kepada anak-anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia seluruhnya. Tidak sempurna iman, tidak lengkap iman kita ini. Tak boleh dipanggil orang beriman sepenuhnya kalau perasaan kasih dan sayang kita kepada Rasulullah tidak melebihi rasa kasih dan sayang kita kepada mak dan ayah kita, ataupun kepada anak cucu cicit kita, ataupun isteri kita, suami kita, adik-beradik kita, jiran tetangga kita, jemaah kita, manusia seluruhnya. Kalau kita fikir logik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapakah yang paling kita kasih
pada saat dan ketika ini, secara jujurnya, mungkin ramai di kalangan kita kata kasih pada anak-anak lah Ustaz. Oh, anak-anak pi asrama, masuk universiti awam, kan hantar ke UiTM Dungun, hantar ke UiTM Macang, balik seminggu mak dia makan tak lalu, tidur tak lena. Pasal apa? Pasal selalu duduk dengan anak. Tiba-tiba anak dapat masuk ke asrama, masuk ke universiti. Oh, makan tak lalu, mandi pun tak basah, tidur pun tak lena. Kan? Pasal apa? Kasih kepada anak. Atau mungkin di kalangan kita kata, oh teringat lama tak balik kampung. Pasal apa? Ada apa di kampung? Mak, ayah ada lagi di kampung. 2 bulan dah tak balik. Setahun tak boleh balik. Sebab apa? Sebab perintah kawalan pergerakan. Jadi pasal apa lari? Curi, lintas juga sekatan jalan raya, ambil surat polis, tipu juga. Sebab apa? Sebab teringat dia dekat kampung, dia sanggup buat apa saja balik nak jumpa dengan mak dan ayah. Sebab apa? Sebab rindu dan kasih kepada orang yang dekat dengan diri kita. Mau atau tidak mau, kita sejujurnya kita mengaku dalam diri kita bagaimana perasaan kasih dan sayang kita kepada Rasulullah. Adakah menyamai kasih dan sayang kita kepada anak-anak kita, ataupun menyamai kasih dan sayang kita kepada mak dan ayah kita? Jawapan yang perlu kita jawab, kasih dan sayang saya kepada Rasulullah melebihi kasih dan sayang saya kepada mak dan ayah saya, dan juga melebihi kasih dan sayang kepada anak-anak saya. Bolehkah ibu-ibu bagi jawapan macam tu? Maklum. Macam mana maklum? Bolehkah bagi jawapan macam tu? Maklum. Maklum tak mau jawab ni pasal apa? Saya cakap kuat, bunyi hujan lagi kuat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidur tuan sedap ni. Dulu kita duduk di kampung, panas, kipas tak ada di kampung, aircon lagi tak ada. Time panas, atap zinc macam ni. Tidur malam hujan turun, kan? Kucing pun tak pergi cari tikus dah malam tu. Sebab apa? Sedap lena. Dia mau cari tuan dia saja, naik masuk dalam selimut sama dengan tuan. Tuan pun sedap. Sebab apa? Hujan turun, bunyi ayat hujan timpa zinc itu seperti dia mengulik rasa lena kita dengan begitu nikmat dan begitu nyenyak sekali. Itulah kelazatan dan kenikmatan hujan yang Allah Ta'ala hantar kepada kita atap zinc ini, tuan-tuan. Duduk di rumah kita tak bunyi ayat hujan, kadang-kadang tak sedap pun hujan. Buka pintu baru nampak hujan. Bila ada zinc ini, baru kita rasa nikmat bunyi air hujan itu, menenangkan, mendamaikan, kan? Sebab tu di rumah tuan-tuan, di rumah kita ada untuk release kita punya tension itu, kita nak release kita punya tekanan, kita pasang air. Minta maaf lah saya orang Kedah, kan? Air turun duk bunyi itu, sambil duk hirup kopi o, bini goreng cok kodok, kan, goreng pisang ke apa ke, duduk di tepi kolam, air hujan, air pancuk turun, kan? Walaupun dia bunyi dia sikit, tapi dia sangat mendamaikan, dia sangat menenangkan. Letak pula ikan koi. Tahu ikan koi? Ikan yang warna merah ada, putih ada, hitam ada, kuning ada. Ikan koi. Tahu tak? Koi. Bukan koi raya, ikan koi. Kan lain pada nama ikan koi, ikan apa? Ikan apa? Ikan kak. Ikan kak pun ada. Kat rumah saya tu ada lebih kurang 20 ekor. Saya pernah bela sampai 70 ekor, mampu habis. Pasal suruh bangla main cuci kolam. Dia main cuci, dia nampak lumut tu, sekali-sekali dengan lumut dia buang. Kan dia bubuh air paik habis, mampu habis semua 70 ekor. Sekor RM500. Ikan hak besar-besar ni, panjang,
dia harga dia bergantung kepada warna. Kalau satu warna kuning semua, harga dia tak berapa mahal. Kalau ada dua warna, kuning campur hitam sikit, mahal sikit. Yang paling mahal kalau ada 3 warna dan ke atas. Jadi siapa yang minat, bolehlah kan main dengan ikan koi ini. Dia menenangkan kita. Buat kolam, bagi ayak bancut turun sikit, letak ikan koi. Banyak sangat pun tak boleh, dia oksigen dia kurang. Jadi kena belajar. Dia satu mahal, yang kedua manja. Dia tak boleh ayak ada bakteria sikit, dia mudah jadi sakit kulit, jadi ulcer kan. Bila dia ulcer, dia akan berjangkit. Lepas sekok, lepas sekok kan. Dah lah harga mahal. Kalau beli hak Jepun lah, hak Malaysia pun ada, hak Jepun pun ada. Hak Jepun ni lebih jinak. Mana pergi cerita ikan koi pula kan. Kita nak cerita Maulidur Rasul. Jadi macam mana kak, macam mana abang-abang, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kita nak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kita kasih. Kata para ulama, seorang manusia dia akan kasih kepada manusia 2 sebab. Seorang manusia dia kasih kepada seorang manusia yang lain kerana 2 sebab. Sebab yang pertama, sebab jasa dan pengorbanan seseorang itu kepada dia. Dan sebab yang kedua, orang itu kasih kepada seorang itu sebab akhlak yang mulia. Ini kata para ulama. Jasa memang kita tak dapat nafikan. Macam kita kasih dekat mak ayah kita, sebab apa? Sebab jasa mereka. Susah payah melahirkan kita, mengandung kita, mak kita 9 bulan mengandung kita. Jasa dia sangat besar. Oi, bukan senang ni adik-adik. Ni, adik-adik yang duduk belakang tu. Tahu tak mak hampa gandung 9 bulan tu? Tahu? Hampa sedar tak duduk dalam kandungan tu? Sedar? Mereka pun tahu duduk dalam kandungan tu. Kan, 9 bulan. Hak orang lelaki ni tak tahu apa. Mereka bukannya pernah mengandung. Hak perut buncit ni pasal bukan sebab mengandung. Kan, sebab memang tradisi orang lelaki, kalau dia handsome, memang kena perut buncit. Kalau tak perut buncit, dia tak berapa handsome. Kan, hak ni tak susah. Kan, yang hak mengandung 9 bulan tu, kan, cuba suruh orang lelaki ni, kan, ambil buah tembikai. Yang tak payah besar lah, buah tembikai hak yang 1 kilo. Kan, lepas tu letak di perut. Ambil kain sejadah ke, kain telekung ke, ikat. Tak lama, tak payah 9 bulan, 1 minggu saja. Kan, duduk ikat di perut ni, pi pejabat pun bawa buah tembikai 1 kilo. Mai surau pun bawa buah tembikai 1 kilo. Pi main bola pun bawa buah tembikai 1 kilo. Pi shopping pun bawa buah tembikai 1 kilo. Main surau pun bawa tembikai 1 kilo. 1 minggu ya. Tak gaduh bawa sampai 9 bulan. So kita nak tengok, nak rasa tengok macam mana susahnya, peritnya, beratnya menanggung beban kandungan bayi yang ada dalam perut mak selama 9 bulan. Oi adik-adik, hampa duduk sembang buat apa? Ni aku duduk cerita ni. Kan, hampa duduk dalam perut mak tu 9 bulan. Nak ceritanya susah mak ni mengandung. Hampa semua ni, kita semua ni lah, 9 bulan pi sana, pi sini, pi sana, pi sini. Kan, basuh kain baju lagi, masak nasi lagi, macam-macam buat kerja. Sampai terberanak hampa semua. Tu pun boleh ke 7 orang, 8 orang. Nak menunjukkan jasa dan pengorbanan mak kita tu menyebabkan kita sangat kasih dan sangat sayang kepada mak, dan termasuklah ayah yang mengorbankan masa, tenaga dan seluruh jiwa raganya untuk membesarkan kita semua. Sebab jasa, kita akan sayang pada seseorang. Jasa siapa lagi? Cikgu yang mengajak kita. Sama ada cikgu di sekolah rendah ke, cikgu di sekolah menengah ke, cikgu di universiti ke, termasuklah cikgu silat ke ataupun cikgu memandu. Semuanya kita kenang sebab kita kasih mereka
sebab jasa dan pengorbanan mereka kepada diri kita. Sebab tu kata ulama, seseorang manusia dia akan kasih kepada seorang manusia sebab pertamanya kerana jasa dia kepada diri kita. Kalau nak dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kita kata jasa mak dan ayah kita ni begitu besar menyebabkan kita kasih kepada mak dan ayah kita. So apakah jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya kita kasih kepada Rasulullah melebihi mak dan ayah kita? Kalau kita tengok mak dan ayah kita tu besar sangat dah jasa selayaknya kita kasih, lalu apakah jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang sepatutnya kita kasih pada Rasulullah melebihi mak dan ayah kita? Kita dapat mengenang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup mengorbankan jiwa dan raganya, seluruh nyawanya, kehidupannya, semata-mata kerana nak memastikan akidah masyarakat, akidah ummah yang menjadi umatnya ini adalah akidah yang sebenar-benarnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad yang membawa syiar Islam, dakwah Islamiyah, akidah Islamiyah, kita belum tentu dapat hidup sebagai seorang Muslim, belum tentu kita menjadi ahli orang yang datang beribadah berjemaah di rumah ibadat di surau masjid ini, dan belum tentu kita ini adalah orang yang selayaknya berakidah dengan akidah Islam yang dibawa. Semuanya pengorbanan dan jasa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling besar jasa dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selayaknya kita rindu dan kita kasih pada Rasulullah adalah syafaat yang akan diberikan oleh Rasulullah pada hari yang tidak ada perhitungan melainkan perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad lah orang yang akan memberi syafaat kepada kita, yang akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita daripada api neraka dan memasukkan kita ke dalam syurga. Hari akhirat esok, mak dan ayah belum tentu akan tunggu kita masuk dalam syurga. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, apa tu? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Pada hari akhirat itu hari yang mana semua orang dia lari daripada orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Mak ayah dia pun kalau boleh dia tak mau jumpa. Dia tak mau bertemu dengan anak-anak pada hari itu. Wa sahibatihi wa banih, nak jumpa sahabat-sahabat yang duduk berjemaah, duduk makan minum di kedai mamak sama-sama ni, kalau boleh tak mau jumpa pada hari itu. Adik-beradik pun tak mau jumpa. Sebab apa? Sebab dia sedar kalau pada hari itu urus niaganya adalah tentang soal pahala dan dosa. Wang ringgit tak laku pada hari itu. Barang kemas hak duk pakai di tangan, di tengkuk, di kaki, di pinggang ke, hak sekilo, 2 kilo tu tak laku pada hari itu, maklum oi. Yang laku pada hari itu adalah pahala yang kita bawa. Dan pahala yang kita bawa pada hari itu, kita takut orang ambil. Kita takut orang minta. Sebab seorang bapa, seorang ibu, dia akan dipersoalkan kepada tanggungjawabnya kepada anak-anaknya. Kalau betul kamu laksanakan tanggungjawab kepada anak kamu, maka kamu akan beroleh pahala. Kalau kamu tidak melaksanakan amanah kepada anak-anak kamu, hari itu anak-anak kamu akan menuntut pahala yang kamu bawa pada hari itu. Anak-anak akan jumpa ayah, sebab ayahlah yang tak bagi pendidikan kepada saya, sebab ayahlah yang tak asuh dan tak ajar saya perkara-perkara yang baik dan yang buruk, menyebabkan saya melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
hari ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersaksikan Allah Subhanahu wa taala, saya tuntut kepada ayah bayar balik segala tanggungjawab dan amanah ayah yang tak tunai dulu. Bayar balik. Bayar dengan apa, tuan-tuan dan puan-puan? Bayar dengan bentuk pahala yang dibawa oleh kita. Kita datang bertemu dengan Allah, bawa pahala solat. Kita datang bertemu dengan Allah, bawa pahala puasa. Kita datang bertemu dengan Allah, bawa pahala haji dan umrah, pahala sedekah, pahala baca Quran. Tapi bila dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita ada hutang dengan orang itu, kita ada hutang dengan ini, sebab kita tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita. Maka sebab itu Allah Ta'ala sifatkan pada hari akhirat itu hari yang orang pakat lari daripada dia dengan mak pun tak mau jumpa, mak dengan ayah pun tak mau jumpa, dengan anak-anak pun tak mau jumpa, dengan kawan-kawan pun tak mau jumpa, dengan adik-beradik pun tak mau jumpa. Sebab apa? Takut jumpa dengan orang tu. Dia kata, hang dulu ada pukul aku sikit, dan kira dosa hari tu aku kira macam tak tuntut apa-apa. Hari ni di hadapan Allah Ta'ala aku nak minta hang bayar balik kesalahan yang hang buat, dosa hang buat pada aku minta bayar balik. Bayar macam mana? Aku pukul hang balik? Tak, aku tak mau. Aku nak hang bayar dengan pahala. Sebab apa? Pada hari itu untung dan rugi, baik dan buruk bergantung kepada pahala yang kita bawa. Siapa yang banyak pahala, maka akan dirahmati oleh Allah Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa yang kurang pahala, banyak dosa, akan dimurkai oleh Allah Ta'ala dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebab itu orang takut. Tapi Nabi Muhammad SAW satu-satunya makhluk yang akan tunggu di pintu syurga. Dia akan melihat umatnya terlebih dahulu. Yang mana umatku, yang mana umatku, yang mana umatku. Wahai Tuhan, wahai Allah, mereka semua ini adalah umatku. Mereka ini mengucapkan salam dan selawat ke atasku ketika mereka masih hidup. Mereka ini mendoakan aku, memuji aku, membesarkan aku. Mereka ini kasih kepada aku. Oleh itu pada hari ini aku memberi syafaat kepada mereka, wahai Allah, supaya mereka ini, yakni umatku ini, akan diampunkan dosa mereka dan dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama dengan umatku yang lain. Satu-satunya makhluk yang akan memberi syafaat pertolongan kepada kita hari akhirat adalah Nabi SAW. Maka sebab itulah jasa dan pengorbanan Nabi ini, tuan-tuan dan puan-puan, selayaknya kita kasih, kita sayang, melebihi sayangnya kita kepada mak dan ayah kita, dan sayang kita kepada anak-anak. Yang kedua, kenapa kita perlu kasih dan sayang kepada seseorang? Sebab akhlaknya yang baik. Kita ada dua orang sahabat. Satu sahabat, kalau bersembang dengan dia, 90% ceritanya semua kelentong semua. Kan? Auta semua. 10% saja yang fakta. Akhlak dia suka berbohong. Dengan seorang sahabat lagi, dia tak banyak bercakap, dia diam saja. Dia tak banyak bercerita. Kan diam, dia lebih banyak suka mendengar. Yang mana satu sahabat yang kita kasih, yang kita sayang, yang banyak bercakap tapi pembohong, atau yang tidak suka bercakap tetapi dia suka mendengar? Yang mana satu kita ingat? Yang mana satu kita lebih kasih? Sudah pasti kita lebih kasih kepada sahabat yang tak banyak bercakap, dia suka mendengar, berbanding dengan sahabat yang rajin bercerita dan ceritanya 90% auta belakang. Sudah pasti kita kasih. Antara orang yang ego dengan orang yang tawaduk, sudah pasti kita kasih kepada orang yang tawaduk. Orang ini ego, sombong. Walaupun dia ada pangkat jawatan besar, dihormati, tapi dia ego, dia sombong, dia belagak. Berbanding dengan sahabat kita ni, dia tak ada pangkat, dia tak ada jawatan, dia susah, dia miskin, tetapi dia seorang yang tawaduk. Baik, jadi tadi saya dah cerita dah tentang bagaimana
seseorang itu mengasihi seseorang yang lain dengan sebab dua perkara. Apa dia? Yang pertama apa dia? Jasa dan pengorbanan seseorang menyebabkan kita kasih kepada dia. Sebab itu jasa dan pengorbanan Rasulullah, tak ada siapa pun dapat menandingi jasa dan pengorbanan Rasulullah kepada umatnya. Maka sebab itu kita selayaknya mengasihi Rasulullah, mengatasi kasih dan sayang kepada anak-anak, mak dan ayah serta manusia seluruhnya. Yang kedua, kita kasih pada seseorang itu sebab akhlaknya yang mulia. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada siapa pun yang dapat menandinginya. Tidak ada siapa. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengutuskan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi nak menyempurnakan akhlak yang mulia, maka dia terlebih dahulu dibangkitkan dalam keadaan akhlak yang mulia. Dan sehingga kan Aisyah apabila ditanya tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhu al-Quran, adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang bergerak, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa yang dapat menandingi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi satu contoh saja sebelum kita selesaikan perkongsian saya pada malam ini, iaitu akhlak Rasulullah ni. Nak tahu dia bagaimana akhlaknya sangat mulia, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia mengatakan bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'amun qat inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rawahul Bukhari. Kata Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan, sekali-kali pun tidak pernah mencela makanan sepanjang hayat usia hidupnya. Inishtahahu akalahu, kalau dia suka dia makan makanan tersebut. Wa in karihahu, kalau dia tak suka dia tinggalkan. Dia tak pernah sekali-kali cakap, oh makanan ini masin, oh makanan ini manis, makanan ini panas, makanan ini sejuk, makanan ini tawar, makanan ini pahit. Dia sekali-kali pun tak pernah kata begitu dalam hidup dia. Kalau kita lihatkan kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka sudah pasti kita kata mana mungkin seorang manusia tidak pernah memberi komentar kepada makanan. Tuan Pengusi, 1 minggu jangan bagi komen kepada makanan. Jangan kata, makanan ni tawak ni, makanan ni terlajak garam ke apa ni. Jangan kata begitu. Boleh kita tahan diri kita daripada tak bagi komen makanan? Tak boleh kan? Tambah-tambah zaman Facebook, zaman media sosial ni kan, makan roti canai nak masuk dalam Facebook kan, semua pakat nak komen. Sedap lah, tak sedap lah, menarik lah, tak menarik, komen semua. Nabi SAW dalam bab makan saja, akhlak dia pada makanan saja, kita tak mampu nak tandingi dia. Ini dikatakan kita kasih pada Rasulullah ini sebab apa? Sebab akhlaknya sangat luar biasa. Kita tengok dalam bab makan, dia tak pernah komen. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun. Sepanjang hidupnya, dia sikap Nabi SAW, dia tak suka memberi komentar. Bukan berdosa, bukanlah salah kalau kita kata makanan ini masin. Tak salah.
Bukanlah salah kita kata makanan ni manis sangat, minuman ayak teh tarik ni manis sangat, tak salah. Tetapi kita tengok akhlak dia pada makanan. Ma'aban Nabi ta'amun. Sekali-kali Nabi tidak pernah memberi komennya kepada makanan. Ini akhlak Nabi. Kita pernah dengar kisah bagaimana Sayyidatina Aisyah menyediakan satu makanan kepada Rasulullah. Kan Rasulullah pun makan makanan tersebut dan didapati makanan tersebut terlalu masin. Adakah Rasulullah kata, Aisyah, lori garam buat tumpah ni? Rasulullah tak pernah kata macam tu. Rasulullah kata apa? Wahai Aisyah, mari kemari dan duduklah di sampingku. Agak sudah lama kita tidak makan bersama-sama. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencedok makanan tersebut, disuapkan kepada dirinya, dan Rasulullah mencedok makanan, disuapkan kepada Aisyah. Maka tahulah Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak memberitahu bahawa makanan ini terlalu masin. Lalu Aisyah pun ambil makanan itu, dibuat semula, diotor, ditambah baik, maka dia pun makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak pernah sebut makanan ini masin ataupun tawar. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tak suka dia tinggalkan. Ada suatu ketika Khalid Al-Walid menceritakan, aku bermusafir bersama dengan Rasulullah. Siapa dia Khalid Al-Walid? Saifun min suyufillah. Seorang anak muda yang dipercayai oleh Rasulullah memimpin tentera Islam dalam peperangan lebih 20 peperangan dan sekali pun tidak pernah tewas. Siapa dia? Khalid Al-Walid. Saifun min suyufillah, diberi gelaran pedang Allah. Satu hari Khalid Al-Walid kata, aku bermusafir dengan Rasulullah dan kami singgah pada sebuah rumah. Lalu kami dihidang dengan satu jamuan yang bernama dhab. Tahu dhab? Dhab pernah dengar? Pernah dengar tapi tak tahu. Pernah makan dhab? Tak pernah makan. Minyak dhab pernah guna? Siapa pernah guna minyak dhab? Siapa pernah guna minyak dhab? Angkat tangan. Malu pasal apa minyak dhab? Ni macam minyak gamat lah juga. Sakit urat, terseliuh, kan? Sapu. Kalau musim-musim hujan ini, kalau sejuk itu sapu. Kan, perut angin sapu. Kan, saya pernah makan daging dhab dan pernah biawak. Jangan tafsir biawak. Sebab ada sebuah kitab Bulughul Maram, dia terjemahkan dhab itu seperti biawak pasir. Saya bimbang sebab ada hadis Rasulullah membenarkan makan biawak, makan dhab. Kalau diterjemahkan biawak ataupun biawak padang pasir, diterjemahkan begitu, nanti orang tangkap biawak pula, makan biawak pula. Sebenarnya biawak dan dhab adalah haiwan yang berbeza, tapi rupanya hampir sama. Kak angguk kepala tu maksudnya pernah makan ke apa? Tak pernah. Saya pernah makan. Seorang ustaz saya, dia belajar di Mesir. Dia balik bercuti pada Mesir, Universiti Al-Azhar, dia bawa balik dhab. Saya pun tak pasti macam mana dia boleh bawa balik dhab. Dia kata dia cuba saja. Dia berani, jenis berani ni. Dia tak tahu dia ambil macam mana, tapi dia balut dhab itu dengan kertas, dengan surat khabar. Lepas tu dia balut dengan apa ni yang kita duduk bakar sate tu, apa yang warna kilat tu, dia panggil apa? Aluminium tu kan. Dia balut dengan tu betul, kemudian dia masuk dalam kargo dhab itu. 2 ekor dia bawa balik. Dhab hidup. Dia balut, dia pun post masuk dalam kargo, dia post. Dia naik ke atas, barang tu masuk ke kargo. Kan, bawa balik sampai di rumah, dia buka tengok hidup lagi binatang ni. Kan, jadi kami pun tak pernah, kami duduk pondok, duduk mengaji dengan dia, duduk mengajak pondok tu. Jadi dia pergi Mesir, dia cuti, dia bawa balik, dia kata, "Apa nak tengok dhab ni, mai ke rumah ustaz." Kami pun pergi tengok.
Oh, lagu ni dog. Memang rupa dia macam binatang purbakala sikit. Bentuk dia macam biawak, tapi kita tak boleh panggil dia biawak. Sebab biawak ni dia makan telur ayam, makan bangkai, makan benda yang tak elok. Dog ini dia tak makan benda lain kecuali makan tumbuh-tumbuhan, padang pasir. Dia ada panjang satu kaki, ada panjang dua kaki. Dog. Dog ini, ustaz ni nak suruh saya makan, nak buat sup ni, sembelih. Pagi itu sembelih. Sembelih duk tunggu. Bila nak mati? Bila nak mati? Tak mati-mati. Sejam tak mati. 2 jam tak mati. Oi, susah nak mati. Dia buat macam mana? Ambil ekor dia gantung. Bagi kepala duduk bawah gantung. Nak bagi cepat mati katanya. Petua orang nak bagi cepat mati Bob ini, sembelih kat tengkok dia. Lepas tu gantung, bagi kepala turun bawah. Meleh pukul 9 tu, pukul 12 baru mati. Maksudnya lambat, nak tunggu dia mati tu. Duk apa gelisah. Sementara nak sampai mati tu. Di mitosnya orang kata dog ini adalah haiwan yang liar dan susah nak tewas. Itu yang orang duk jual minyak kan, buat apa, potong daging dia kering-kering kan, kan, lepas tu dia dijual. Mitos dia sahaja, tak terbukti pun. Wallahu alam. Jadi berbalik kepada hadis dog ni tadi, Khalid Al-Walid kata kami bersama dengan Rasulullah singgah di sebuah rumah dan kami dihidangkan dog. Dog. Lalu aku ketika itu aku tengah lapar, kata Khalid Al-Walid, lalu aku pun makan. Tengah aku makan, aku terpandang Rasulullah dan Rasulullah tak makan. Jadi aku berhenti, aku takut. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah, ahramun hu ya Rasulullah? Ahramun hu ya Rasulullah? Adakah makanan ini, haiwan ini haram ya Rasulullah? Ketika ini kita tengok bagaimana Rasulullah diminta oleh sahabat memberi komentar kepada makanan. Kan hadis kita sebut tadi, ma'aban Nabi ta'amun qat. Nabi sekali-kali tidak pernah memberi komennya kepada makanan. Sekarang Khalid Al-Walid meminta Rasulullah memberi komen. Kenapa tak makan? Tak sedap ke? Haram ke? Tengok apa yang Rasulullah jawab. Dia kata, makanan ini tidak ada di kampungku. Jadi sepanjang hayat aku tidak pernah memakan makanan ini. Nak makan lah. Tengok cara Rasulullah memilih bahasa yang begitu mulia ketika mana diminta untuk memberi komentar. Kan? Cuba kita panggil seorang penceramah mai ke surau kita ni kan. Masak sup dog. Jamu dah tengok kan. Habis memang tak habis kalau saya kata takkan dog kot jamu kat aku kan. Kurang-kurang kambing lah. Baru padan kan ni dog dijamunya pada ustaz. Kan? Kita komen dah. Kan kita akan cakap yang macam-macam lah. Cakap yang, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat kepada akhlaknya dalam soal makanan sahaja, kita akan mengatakan bahawa ini bukan manusia yang biasa, manusia yang terpilih, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya untuk memimpin umat manusia dan menjadi suri teladan, menjadi idola. Idola tu kita tak pakai dah. Dewan Bahasa tak bagi pakai idola. Kan kita pakai suri teladan. Kan? Contoh teladan ataupun suri teladan, menjadi ikutan kepada umat sepanjang zaman. Kita lihat kepada akhlak tentang Rasulullah SAW tentang soal makanan sahaja. Sudah cukup membuatkan kita rasa kagum, kita rasa sayang, kita rasa rindu nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Dog. Rasa dia macam daging landak. Biasa pernah makan landak? Tak pernah makan landak, susah juga nak cerita kan. Kan? Ya. Nampak dia garam tapi dia
lembut. Kan, saya pun tak lalu juga nak makan kan. Tapi oleh kerana nak rasa sup dia tu, makanlah sikit. Sebab sup dia potong-potong saya. Ikan haruan yang dipotong buat keli pun saya takut nak makan. Kan, tengok macam macam ular sawah ni kan. Tapi boleh makan, tapi tak minat. Kan, itu kita dah komen dah. Pasal apa tak makan? Nampak macam ular sawah je ni kan. Kita dah komen dah. Komen yang tak baik. Rasulullah tak pernah komen begitu. Tak pernah komen. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Dia panas. Haiwan ini kita makan dia jadi panas. Panas macam unta juga. Pernah makan unta? Unta kita makan banyaklah, makan banyak jadi panas. Macam rusa pun sama juga, haiwan yang kalau makan banyak kita tubuh badan kita akan jadi panas. Jadi saya rasa sekadar itulah yang saya nak kongsi tentang akhlak Nabi SAW. Banyak lagi akhlak Nabi SAW. Kalau kita lihat dalam rumah tangga ni sangat menarik. Saya ambillah contohlah satu kan, sebab saya tengok ibu-ibu ni ramai. Kan, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melayan Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi SAW yang paling muda, yang paling muda lah. Kan, Rasulullah kahwin ni ketika usia Aisyah masih muda. Dan Aisyah dia manja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah seorang pemimpin, seorang pendakwah, seorang murabbi, seorang yang sangat sibuk, tetapi dia masih lagi sempat melayan Sayyidatina Aisyah yang perangainya seperti keanak-anakan. Aisyah cerita suatu hari, di musim perayaan aku teringin nak melihat satu pertunjukan orang Gipsi, orang Arab Badawi. Dia musim perayaan ini dia akan buat pertunjukan. Lalu aku nak pergi melihat pertunjukan tersebut. Lalu aku pun mengajak baginda Nabi SAW menemaniku. Dan baginda Nabi SAW meluangkan masanya untuk menonton pertunjukan persembahan tersebut bersama-sama denganku. Dan Aisyah menceritakan, aku duduk di sebelah Rasulullah SAW. Bukan duduk saja, Rasulullah kata, Aisyah kata, aku meletakkan daguku di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membiarkan aku menonton pertunjukan tersebut sehinggalah aku puas. Di tengah orang ramai melihat pertunjukan, Aisyah duduk di sebelah Rasulullah. Bukan sekadar duduk di sebelah Rasulullah, tetapi menunjukkan kemesraannya, meletakkan dagunya di atas bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah membiarkan. Sehinggalah Rasulullah bertanya kepadaku, adakah sudah cukup? Adakah sudah puas? Aisyah kata, aku belum puas. Dan Rasulullah membiarkan, dan Rasulullah bertanya lagi, adakah sudah cukup? Aku kata belum. Dan Rasulullah bertanya kali ketiga, adakah sudah puas? Aku puas. Padahal aku bukan nak melihat pertunjukan tersebut, tetapi aku nak menunjukkan kepada orang bahawa Rasulullah sangat sayang dan kasih kepada aku. Sifat perempuan ni, tuan-tuan dan perempuan, dia suka tunjuk dekat kawan-kawan, dekat orang yang dia kasih, dekat suami dia, ataupun suami kasih pada diri dia. Kan? Sebab tu kalau pergi supermarket, orang perempuan dia suka berpegangan tangan dengan suami dia. Suami pula dia tak suka berpegangan tangan, tambah-tambah hak umur macam ni semua ni kan. Hang duk pijau sikit kan, orang tengok tak ni. Dia tak suka. Kalau belum kahwin dulu memanglah kan. Naik motor EX5, RSZ, Cochin tu Soha angkat bagi congek kot belakang tu. Sebab apa? Nak bawa markah tu boleh duduk rapat sampai ke belakang ni. 2 orang lagi boleh duduk di atas belakang tu. Sebab nak bagi rapat. Lah ni bila dah berumur, dah janggut, dah beruban macam ni, nak pi ke surau naik motor, kadang-kadang bini tak ada langkah dia bawa gear 1 pederah pi dah. Kan?
Sampai ke surau paling tengok mana bini. Bini baru nak langkah naik, dia dah bogia satu dah. Kan? Dulu kalau naik pegang kuat-kuat sikit, peluk begini rapat kan. Betul tak kak? Kak duk angguk tu. Kan? Lah ni suruh peluk. Apa suruh pegang? Pegang kuat-kuat, pegang lah ni. Tak rasa pun. Rupanya dia pegang besi kat belakang tu. Kan? Pegang kuat, pegang dah ni. Tak rasa. Dia bukan pegang abang ni, dia pegang besi kat belakang. Itu tandanya sudah kahwin lebih daripada 5 tahun. Sebab tu JAKIM kita ada satu modul pasca perkahwinan. Siapa-siapa yang berkahwin usia perkahwinan 5 tahun ke atas boleh mohon untuk memasuki kursus pasca perkahwinan. Yang sebelum kahwin nama dia kursus pra perkahwinan. Itu wajib. Kalau tak masuk kursus itu seolah-olah tak cukup rukun. Tak boleh kahwin. Kan? Tapi yang dah kahwin 5 tahun ke atas, sebab kajian menunjukkan usia perkahwinan lebih 5 tahun ke atas, dia perlu dipupuk dan dibaja semula perasaan kasih dan sayang. Sebab itu Aisyah menceritakan, aku pergi tengok pertunjukan bukan sebab aku nak tengok sangat, tapi aku nak memupukkan perasaan kasih dan sayang pada Rasulullah, dan Rasulullah sayang padaku, dan orang lain pun tahu bahawa Rasulullah ni seorang yang kasih kepada bini dia. Bukan takut bini kan, bini ajak pergi supermarket, tak payah pergi sendiri, kereta boleh bawa, lesen dah ambil, kereta aku beli. Bukan soal itu, soal kasih dan sayang antara suami dan isteri. Sofiah menceritakan bagaimana ketika mana dia nak menaik keldai ataupun binatang tunggangannya, Rasulullah menahan lutut dia. Rasulullah suar lutut dia pacak dekat itu, dan Sofiah memijak pada lutut Rasulullah dan naik ke atas binatang tunggangan tersebut. Aisyah menceritakan suatu hari dia bermusafir bersama Rasulullah dan ada sahabat-sahabat yang lain. Sampai satu tempat, kata Aisyah, Rasulullah suruh sahabat tu pergi jalan dulu. Hampa pergi jalan dulu ke depan, tinggal aku dengan Aisyah di belakang. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW nak ajak Aisyah berlumba lari. Kan nak ajak Aisyah berlumba lari. Lalu berlumba larilah mereka ini, dan Aisyah kata pada perlumbaan itu, aku telah menewaskan Rasulullah SAW, dan aku sangat suka dan aku sangat gembira sebab waktu itu tenaga aku masih kuat, badan aku masih slim, masih kurus, dan Rasulullah pun tak larat kejar dengan aku. Rasulullah dia tewas pada kali itu. Pada suatu ketika, kata Aisyah, dalam permusafiran yang sama, sampai di tempat yang sama, lalu Rasulullah kata, wahai Aisyah, teringatkah kamu di tempat ini? Tengok, Rasulullah dia ingat tempat dating pertama dia. Kak apa balik tanya laki, tengok, abang tahu tak waktu kita sebelum kahwin dulu, di mana tempat kita dating yang pertama? Cuba test tanya tengok. Kan, dia pun isyah kat mana ya? Ingat tak, pengusi ingat tak tempat dating mana? Tempat dating pertama. Kan, mana ya? Abang pun tak ingat lah. Orang lelaki ni dia bukan tempat dating yang pertama, tarikh lahir bini pun dia tak ingat. Kan, cuba Acik tanya, bila tarikh lahir yang ni, dia pun bulan 9, beberapa bulan pun tak. Tanya tarikh nikah, lagi confirm dia tak teringat. Kan orang lelaki dia memang tak ingat. Tapi Rasulullah SAW dia ingat tempat romantiknya. Dia tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, kamu ingatkah tempat yang kita sedang duduk ini? Aisyah kata, ya, tempat inilah aku menewaskan kamu dalam perlumbaan lari. Kata Rasulullah, mau tak kita repeat balik? Kan, Aisyah kata boleh. Rasulullah suruh sahabat jalan dulu, tinggal mereka dua di belakang. Lalu mereka pun berlumba lari. Dan pada kali ini, kata Aisyah, umur aku sudah meningkat, lemak-lemak di badan aku pun sudah meningkat, menyebabkan badan aku menjadi gempal, dan Rasulullah pergi meninggalkan aku dan aku kalah dalam perlumbaan ini. Kata Rasulullah, ini adalah untuk yang sebelum ini. Apa maksud dia? Aku balas dendam baliklah kat hang. Maksud dia gitulah.
Dulu aku kalah, sekarang aku menang. Kami pun tersenyum, gembira bersama. Apa makna dia, tuan-tuan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang romantis, seorang yang mengenang sejarah ataupun tanda-tanda yang memberi kenangan dalam kehidupannya. Dan Rasulullah mungkin seorang lelaki, dia boleh je tewaskan Aisyah, tetapi Rasulullah itu memberi kegembiraan kepada isterinya, bagi isteri dia menang dulu. Kan dia kuat lari, tentera Rasulullah, panglima perang, pemimpin tentera. Rasulullah bagi can Aisyah menang dulu. Tak apa, satu hari Rasulullah tunjuk, dulu hang menang, hari ni aku menang. Artinya ada timbal balas, supaya nak mewujudkan kemesraan. Jadi ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, bolehlah ikut sunnah Rasulullah, lumba lari dengan pasangan hidup masing-masing. Kan? Esok hari cuti, hari Sabtu. Ahad, hari Minggu, hari Maulidur Rasul cuti. Isnin pun cuti, bawa ganti hari Ahad. Boleh 3 hari itu ajak lumba lari. Lumba lari di depan rumah, di taman masing-masing. Tapi pastikan anak-anak tak tengok, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anak-anak tengok, mampus dia buat rakam, dia viral habis. Kan? Bukan takat satu taman, satu Malaysia, satu dunia tengok kita lawan lari. Tapi tak ada masalah. Kan? Jogging bersama-sama, ataupun naik basikal bersama-sama. Naik basikal boleh, hari ni jom kita racing. Okey, racing. Laki pun bagilah bini kita menang dulu racing pertama. Kan minggu depan kita tunjukkan kejantanan kita itu. Kan, tengok hari ni abang menang, minggu lepas abang kalah, minggu ni abang menang. Saja nak bagi bini pun seronok. Kan, bini pun seronok, kita bagi dia menang. Jadi itulah, tuan-tuan dan puan-puan, dah terlebih dah 20 minit. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kalau kita mengenali akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak kita mengenali akhlak Rasulullah, semakin kuat rasa kasih dan sayang. Kita merasakan memang luar biasa insan yang dituntut supaya kita kasih, sebab jasanya, sebab akhlaknya memang luar biasa. Mudah-mudahan kita memberi inspirasi kepada diri kita untuk kita lebih kasih dan sayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah yang mampu saya kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada salah dan silap ketika saya menyampaikan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya. Mungkin ada kata-kata yang mengguris hati tuan-tuan dan puan-puan. Sama-samalah kita memohon kemaafan dengan sama-sama kita membaca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.